Ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini. Lewat hari ini. lewat banyak. First time lewat banyak. Baik lewatlah daripada tak buat. Kita cubakan juga. Cubakan juga walaupun kita jumpa sekejap insya-Allah. Berdasar kepada kelapangan waktu. Masa lapang itu kena cari. Sesungguhnya masa itu penting. Kalau kita biarkan dia berlalu, dia terus berlalu. Dia tak kisah kita. Kita nak guna, tak nak guna pun masa itu tak berlalu. Rozai, Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Masih setia, masih ada. Pak Lee, apa khabar Pak Lee? Salam hadir support. Comel baju. Cameron Highland. Cameron Highland. Hai, baju macam ni lah. Baju orang tua bro. Terima kasih. Terima kasih. Sembang pagi. Masa terlalu penting. Gunakan masa. Lipat gandakan masa. Bonuskan masa. Itulah terlalu penting. Jadi kita mesti meletakkan kualiti masa kita. Kalau kita meletakkan kualiti masa kita berdasar kepada apa yang kita buat, apa yang kita amalkan. Nafi, Nafi, first time masuk ke? Assalamualaikum tu. Semoga Allah selalu melindunginya. Kita semua dipermudahkan segala urusan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, hai sahabat, semoga dipermudahkan segala urusan. Mengundi nanti. Mengundi malam. Cakap undi. Anak muda nak cakap undi pukul 9 malam ni kita bincang. Hijau putih bajunya. Hai adik. Oi, hijau. Hijau, jangan tak hijau. Jangan tak hijau. Ya, kucing garong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tu. Doakan saya cepat sembuh dari COVID supaya dapat mengundi nanti insya-Allah. Allahu akbar. COVID masih ada. Semoga Allah melucutkan COVID daripada anda, wahai si kucing garung. Itulah masa terlalu penting kepada kita. Cuba kita renungkan. Apa yang berlaku 10 tahun dulu. Sekejapnya. Aku sekolah dulu, sekolah menengah. Sekejapnya. Aku sekolah dulu di Darjah 1. Sekejapnya. Aku sekolah dulu. Kan pendek masa tu. Apabila masa sudah berlalu, dia jadi pendek. Compact, orang kata compact. Jadi pendek. Jadi gunakanlah masa dengan sebaik mungkin. Ya. PM Best. Malam ni. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Haji. Jangan lupa. Woi, mana boleh? Politik malam. Siang tak boleh. Siang tak boleh. Sembang pagi bersama dengan Atuk dari Kota Baru. Quote of the day kita hari ini. Bersyukur. Tajuk mudah. Bersyukur atas nikmat Allah. Syukur atas nikmat Allah. Syukur atas nikmat Allah. Syukur. Nak syukur atas nikmat. Apa itu nikmat? Ada orang kata nikmat itu adalah sebahagian daripada rezeki. Rezeki, syukur atas rezeki. Syukur atas rezeki. Malam dengan isteri. Takkan malam dengan orang lain. Syukur kita. Apa itu syukur? Syukur atas nikmat. Nikmat. Apa? Nak syukur tu kena ada nikmat. KB rupanya. Saya Kola Kerai hadir. Hendy, Kola Kerai. Wahai, sudah banjir belum? Gang Kola Kerai. Kola Kerai mana? Pehi. Manik Urai. Manik Urai. Mana lagi? Batu Mekembang. Lagi. Lagi. Apa nama lagi? Macam-macam ada Kola Kerai. Kola Kerai hebat. Hospital besar sekarang. Tapi pada Atuk menakutkan. Bila tengok hospital besar, menakutkan. Sebab hospital ni untuk menempatkan orang-orang yang sakit. Orang yang sakit. Tengok hospital, sakit. Tengok kubur, meninggal. Itu yang menakutkan. Tengok masjid, solat. Kalau tengok masjid, ingat solat. Ingat solat dia. Itu rupanya. Kau update kita hari ini. Sembang pagi bersama dengan Atuk. Syukran. Apa itu syukur? Apa itu syukran? Manik Urai. Cuaca hari ini, alhamdulillah, boleh jemur kain. Cantik. Dah banyak hari tak jemur kain. Boleh. Cuaca cantik. Semoga berpanjanganlah sehingga ke minggu hadapan. Minggu hadapan. Syukur kita.
Syukur nikmat. Kita ada, oh saya tak ada rezeki lah. Apabila sebut tak ada rezeki, jangan menafikan. Banyak rezeki kita dapat. Rezeki mata, rezeki telinga, rezeki mulut, rezeki sihat, rezeki tangan, rezeki kaki, rezeki udara, rezeki pokok, mana urau hijau-hijau di sana. Itu rezeki, itu semua rezeki. Itu semua rezeki, bro. Jangan menafikan. Jangan menafikan. Kita kalau sebut rezeki, duit. Sebut rezeki, pitih. Sebut rezeki, gaji. Sebut rezeki, duit nego. Jangan menafikan. Sunflower. Wah, so beautiful sunflower. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for coming. Please have a seat. Sit down, please. Sit down, please. Itu bersyukur. Syukur kita. Syukur ada isteri. Syukur. Syukur ada suami. Syukur. Syukur ada anak. Syukur. Syukur ada rumah. Syukur. Syukur rumah dan tangga. Syukur. Syukur ada kereta. Syukur. Cuma kereta kecil. Ada juga. Tak puas hati tu masih ada. Cuma rumah kayu. Tak puas hati juga. Tak puas hati juga. Cuma bini satu. Tak puas hati juga. Happy birthday to you. Wow, Afiq. Happy birthday. Birthday. Tu dah lepas birthday. Happy birthday to you, Afiq. Thank you. Allahumma salli ala. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berkat orang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ombak pantai. Assalamualaikum tu. Dan juga sahabat semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi lagi bersama dengan Atuk Kucing Garung. Kita celik mata je dah rezeki kan tu. Benar sekali. Allah masih Allah bagi kita sempat bertaubat lagi. Amin. Amin. Itu yang penting. Allah bagi rezeki, Allah bagi mulut, bagi hati yang bersih. Cuma yang mengotorkannya kita. Hati bersih, dikotorkan. Mulut bersih, diburukkan. Telinga bersih, mendengar benda terbaik. Mata bersih, melihat benda terbaik. Kita yang mengotorkan. Allah beri mata. Chelsea kalah tu. Wow. Liverpool menang. 3-1. Chelsea kalah. Liverpool menang. Arsenal menang. Oh, sekarang beza jauh tau. Beza jauh. Arsenal dengan Manchester City. Tapi yang terkejut ialah Newcastle. Newcastle tempat ketiga, bro. Ada peluang juara EPL. Ada peluang Newcastle. Yang hebatnya Chelsea kalah. Allahu Akbar. Tapi Conte lah. Pasal Conte cedera kan. Kesian Conte. Terkonte-konte dia. Intan. Apa khabar Intan? Salam Tok. Waalaikumsalam. Dan friends. Jadi hari apa tu? HP kepada sahabat. Yang menyambut ulang tahun kelebihan. Sahabat-sahabat ya, happy birthday. Intan mengucapkan happy birthday to you. Hari ini rezeki kita di mana tu? Hari ini ombak pantai. Hari ini rezeki kita di mana? Rezeki ada di mana-mana. Everywhere. You nampak langit, itu rezeki. You nampak bumi, itu rezeki. You nampak kawan depan kau, itu rezeki. You tengok kiri kanan, itu rezeki. Rezeki everywhere. Terlalu banyak rezeki Allah. Terlalu banyak nikmat Allah. Aku Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Ada orang dapat kerja. Masih tak puas hati. Ramai orang belum ada kerja tau. Ada orang dapat isteri. Tak puas hati. Ramai orang tak ada isteri pun. Ada orang dapat suami. Gemuk lah. Kurus lah. Macam-macam komplain. Ada orang dia tak kisahlah. Asalkan dapat je. Sebab belum dapat lagi. Ada orang dapat anak. Anak dia nakal. Ada orang tak dapat anak, bro. Tak dapat anak. Ada orang komplain. Rumah buat kecil je. Ada orang tinggal rumah sewa, bro. Berpuluh tahun bertinggal rumah sewa. Kan ada juga rumah kecil. Ada orang tak puas hati pakai Azia. Ada orang naik orang dakap je, bro. Naik orang dakap je. Inilah yang dikatakan syukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, Muhammad Dali, apa khabar? Ya, Haji terbaik. Aku baik. Jadi kalau kita masih lagi membandingkan kita dengan orang di atas, sampai bila tak selesai? Sebab mustahil kita boleh mengatasi orang di atas. Mustahil. Kita akan sentiasa berada di bawah. Tapi kita lihatlah orang di bawah. Berarti kita ada tengah-tengah. Tak letih kau tu. Siang malam buat live. Wow. Muhammad Basir. Letih kau bercakap? Tak letih bercakap kan? Letih ni kalau pungut buah kelapa sawit. Itu letih. Letih ni kalau
akak buat rumah batu. Itu letih. Letih. Kalau cakap bercakap, atuk ni tak banyak. Orang lain banyak lagi. Banyak lagi. Itulah tugas. Apa yang kita tahu mesti disampaikan. Mesti mengikut musim. Mengikut musim. Kalau tidak, di pada mahsyar nanti atuk kita tanya. Oi, atuk. Apa kau cerita mengenai si Anu dengan si Polan? Kau tahu cerita dia, kau tak bagi tahu orang je. Sehingga orang lain terkira. Orang lain. Itulah. Sama juga dalam soal motivasi pagi. Ini motivasi pagi. Atuk kena sentiasa mempercerahkan. Rezeki itu luas, rezeki itu banyak. Sentiasa bersyukur rezeki. Atuk kena bagi tahu. Tak bagi tahu tak boleh. Nanti ditanya, engkau boleh bercakap ya. Kau tak bagi tahu ya kepada orang lain supaya sentiasa insaf. Bahawa rezeki itu daripada aku. Aku yang menentukan rezeki. Haji, tak ada sekira ke hari ini. Untuk belajar-belajar. Jangan. Politik malam. Ya, Konuyu, saya bersyukur. Walaupun jalan kaki tu. Ya, ada orang tak boleh jalan kaki tu. Ya, engkau bersyukur ada kaki dua. Ada orang kaki satu. Ada orang kaki satu. Dia bersyukur sebab apa? Ada orang tak ada kaki. Tak ada kaki. Itu Konuyu cara kita. Ombak pantai. Bukan kata bahagia itu terletak pada ada dua kaki. Ada orang tak ada kaki satu pun dia bahagia. Dan ada orang tak ada kaki dua-dua pun bahagia. Bahagia. Ini contoh banyak. Ada orang tak ada kaki, tak ada tangan. Dia menjadi kaya dengan bercakap. Moderator. Apa nama dia? Siapa tahu? Yang cacat tak ada kaki, tak ada tangan. Dia bercakap. Moderator dan memberi kekuatan, memberi semangat kepada orang yang ada kaki, ada tangan. Orang ada kaki, ada tangan ni patah semangat. Dia tak ada kaki, tak ada tangan, tapi dia boleh memberi kekuatan. Semangat yang luar biasa. Itulah kelebihannya. Jadi kebahagiaan bukan terletak kepada apa yang kita tak ada, tetapi terletak kepada apa yang kita ada. Orang ada orang dapat suami. Ada orang dapat isteri. Itu rezeki, betul lah tu. Ada orang tak ada isteri. Ada orang isteri satu. Ada orang isteri dua. Ada orang isteri tiga. Ada orang isteri empat. Itulah. Tapi tak ada orang suami tiga. Tak ada. Ya, Pak Li. Bas Express Mayang Sari Sepok tu. Wow, Pak Li ni Bas Express Mayang Sari. Mayang Sari ni. Toke dia siapa? Salahuddin ke? Salahuddin yang pengarah JPJ tu. Tu ke? Betul ke? Atuk agak je orang cakap. Sebab Salahuddin tu junior tu. Teruskan tu. Terbaik. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Ali. Terima kasih. Abu Bak. Ya, follow the host. Ya, terbaik tu. Terima kasih. Terbaik tu. Aku ni. Kita jangan melihat apa yang kita tak ada. Yang susahnya hidup kita ni, kita yang sengaja membicarakan benda yang kita tak ada. Maka kita jadi susah lah. Susah. Tama-tama nak cari, katakanlah contoh-contoh. Tak ada tangan satu. Duk bercakap aku ni susah, tak ada tangan satu. Ada satu je susah. Sampai bila kau tak akan dapat tangan satu? Tak dapat jadi tangan. Nak jadi dua tak boleh. Begitulah juga. Begitu juga dalam soal. Kita nak berusaha. Tapi usaha jangan berhenti. Sebab Allah yang menentukan. Kita berusaha. Tugas kita berusaha. Allah menentukan. Terbaik tu. Terima kasih aku ni. Terima kasih. Betul-betul tu. Kita kena selalu bersyukur. Nikmat Allah sangat besar. Ya, memang Allah. Tapi Konuyu, jangan syukur saja. Jangan mulut saja bersyukur. Alhamdulillah. Semalam dapat 1,000. Syukur saja. Kena disusulin dengan perbuatan. Jangan kedekut. Dapat 1,000. Okey, 200 untuk masjid. 100 anak yatim piatu. 500 untuk isteri. Macam tu. Ni dah. Dengan isteri pun kedekut. Kemudian malam-malam minta doa isteri. Yang tolong doa sikit. Esok dapat rezeki. Kau nak minta doa ingat free ke? Kena bayar bro doa. Alah tu. Ralik pula terlepas. Dengan Atuk bersyarat. Terlepas Atuk bersyarat. Salam hadir. Terima kasih. Lela. Terima kasih. Cantik baju. Central Market tu. Baju Cameron Highland. Bukan nama Cameron Highland aku ni. Ya, Aim. Pelet. Pelet murah. Aim jual pelet. Atuk beli juga pelet tu. Beli. Atuk buat perabot tu. Pelet. Atuk buat perabot. Buat rehab apa semua. Atuk suka. Part time. Assalamualaikum tu. Penang hadir. Orang Penang hebat. Penang hebat sama. Penang hebat. Ingat Penang. Ingat nasi kandang. Kandang.
Kena sebut betul-betul. Nasi kandiak. Kandiak. Benar tu. Syukur dan sedekah. Syukur, sedekah. Syukur, sedekah. Kembarkan. Jangan kedekut, bro. Sekali kau kedekut, Allah kedekut dengan kau, habislah kau. Habislah. Kalau Allah buat kedekut dengan kau, habis. Habis kau. Kau jangan kedekut dengan manusia. Bantulah sesama manusia. Sebab itu hanya laluan saja. Laluan. Hanya transit saja. Duit masuk kat kau itu hanya ada transit saja. Lalu untuk kau saja. Ya Hadi, live dulu tu. Silakan. Silakan. Live kiri, live kanan. Nak masuk kebun. Ambil peluang cuaca baik dan cuti. Malam ini pula tu join. Ya, terima kasih. Oh, terima kasih. Yang mana sudi hadir dalam layar tu. Amin. Terima kasih Ombak Pantai. Ombak Pantai. Type. FYP. Terima kasih. Terima kasih. Intipati kesyukuran. Apa itu intipati kesyukuran? Syukur kepada Allah itu adalah intipati kepada ibadat. Syukur kepada Allah. Doa itu ibadat. Doa. Saya dah doa lama tu 10 tahun tak dapat-dapat. Tak dapat-dapat. Tak apa. Sebab kau dah dapat dah. Dapat apa tu? Dapat pahala. Dapat pahala berdoa. Pahala. Dapat berdoa pahala tau. Pahala besar. Allah sayang kepada orang yang berdoa. Tengok dia kata, ya malaikat, lihatlah hamba-Ku. Dia berdoa kepada aku. Aku tak beri pun dia berdoa juga. Allahu Akbar. Aku sayang dia. Allah sayang kepada orang yang berdoa. Terus berdoa. Tapi dia tidak. Allah belum beri. Allah nak test kita. Allah nak uji. Allah nak uji kita. Allah sayang kita. Uji. Uji. Amin. Kepala batas. Tasik Glugo. Sepak. Calon PN. Malam ni politik. Malam. Siang tak boleh. Ada orang marah tu. Marah. Politik-politik ni. Tak apalah, tak lama dah. 19 hari bulan, 20 hari bulan, last lah. 20 hari bulan tu kita buat bicara siapa jadi kerajaan. Kira last lah. Tak nak cakap dah. Tunggu 5 tahun lagi. Tak nak dah cakap dah. Intipati kesyukuran. Apa itu intipati kesyukuran? Syukur kepada Allah adalah intipati. Syukur itu. Syukur kepada Allah adalah intipati ibadat. Syukur kepada Allah. Intipati ibadat. Doalah. Zikirlah. Jangan serik. Jangan serik. Berdoa. Itu yang penting. Nikmat sama ada yang kelihatan atau tersembunyi. Khusus maupun umum. Semuanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nikmat yang boleh lihat. Nikmat apa yang boleh lihat? Kereta. Duit. Isteri comel. Itu nikmat. Nikmat boleh lihat. Anak berjurus. Boleh lihat. Kawan-kawan yang baik hati. Boleh lihat. Rumah. Boleh lihat. Pangkat. Boleh lihat. Boleh rasa. Pangkat. Itu nikmat. Nikmat boleh lihat. Boleh tengok. Ibu bapa boleh lihat. Faham. Amin, Pilot. Jadi itu nikmat yang boleh lihat. Apa lagi nikmat boleh lihat? Kecantikan, kehijauan. Kehijauan. Boleh lihat pelet. Boleh membezakan pelet dengan bukan pelet. Boleh lihat apa lagi nikmat? Hijau. Nikmat lihat matahari. Nikmat melihat bulan. Nikmat melihat kehijauan. Nikmat melihat trafik light. Hijau, kuning, merah. Itu semua nikmat boleh lihat. Banyaknya nikmat kepada kita. Banyak nikmat, bro. Allahu Akbar. Jangan kata saya ni hidup saya ni tak ada apa pun. Allahu Akbar. Betapa sempitnya pemikiran dia. Tanam pokok ada hasil. Nikmat. Kalau kau nak hasil, kau tanamlah pokok. Kalau kau tak ada duit kan. Kalau kau ada duit, kau pergi beli je lah buah mempelam di kedai tu. Terus dapat. Tapi kalau kau ada sekakan kera tanah kau yang boleh tanam pokok, apa salahnya? Kau tanam pokok. Selepas tu pokok akan bagi hasil. Pokok ni baik, kita tanam dia bagi hasil. Tapi pokok saya tak berbuah tu, tapi dia bagi teduh. Kau dapat bayang pokok yang sanggup kena panas tau. Dia sanggup kena panas pokok. Kau duduk bawah pokok, sedapnya berangin. Terima kasih pokok. Walaupun tak berbuah, dia membayangi panas kau. Allah, pokok tak berbuah apa. Tapi dia tu cantik pokok tu. Rimbun pokok tu.
Tapi pokok saya tak berbuah tu. Tapi apabila tengok ada sarang burung pokok tu. Ada sarang burung, tempat burung buat rumah dia. Itu kau dapat pahala. Kau tanam pokok, tak dapat buah tapi burung buat sarang. Kau dapat pahala. Senangnya dapat pahala. Jadi jangan komplain lah kalau pokok tak berbuah. Banyak lagi pahala yang lain yang memberi kebaikan kepada kita. Kita kena fikir secara terbuka. Tak sempat buat semua. Jangan buang semua. Cantiklah Amin. Cantik. Tapi kalau solat tak boleh. Tak sempat buat 5, buat 3 je. Tak boleh. Solat tak boleh. Tak boleh. Mesti buat 5. Mesti. Mesti. Tapi kalau duha, Amin. Ni solat duha ni. Kalau duha tak sempat tu buat 4, saya buat 2 je. Itu boleh. Itu boleh. Tapi kalau tak sempat tu saya tak buat. Tak boleh. Solat tak boleh. Tak boleh Amin. Tak boleh. Amin pergi solat dulu. Pergi solat dulu. Amin ingat tu. Solat tak boleh. Solat tak boleh. Pasal benda lain boleh. Kau nak share-share begitu. Nak bagi tahu. Ya, titik. Apa titik? Subhanallah. Mastura. Mastura, Piramli. Ya, Mastura. Mastura. Seronok nama tu. Piramli suka nama Mastura. 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 Ya, Mastura. Sungguh. Buat ibadat tak boleh. Kurang-kurang. Kenapa kau tak solat maghrib? Tak apa, saya buat 4 je. Hei, mana boleh? Tak boleh. Tak boleh. Saya suka tu tanam pokok. Sebab bagi ketenangan. Betul? Itu rezeki tu. Tanam pokok. Dan kita tengok dia grow tau. Pokok tu grow. Wah, ada naik tunas dah. Itulah. Kita admire apa yang Allah berikan kepada kita. Ambak pantai. Betul tu. Tumbuhan syukur. Sedang kita terlalu ego untuk bersyukur. Pokok bersyukur. Itu baru bercakap pasal pokok. Boleh lihat. Yang kita boleh lihat. Apa lagi nikmat yang tersembunyi? Nikmat yang tak nampak. Sehat. Tak nampak bro. Tak nampak nikmat sehat. Tak rasa pun sehat. Tapi kalau sakit rasa tak? Rasa? Ya Allah sakitnya aku. Kalau sehat? Ya Allah sehatnya aku. Berapa orang yang selalu berdoa pagi, Ya Allah, sehatnya aku. Kenapa aku sehat, Ya Allah? Ada ke? Jarang kan? Inilah apabila dapat nikmat, kita terus lupa kepada Allah. Orang yang memberi kepada kita ialah nikmat itu. Nikmat itu. Betul. Betul. Jadi apa lagi nikmat yang tersembunyi? Banyak nikmat yang sembunyi. Nikmat-nikmat sembunyi. Seperti kita dapat anak-anak yang cerdik, kawan-kawan yang baik-baik. Kita tak perasan juga. Kita rasa suka dengan kawan-kawan kita. Alhamdulillah tu. Pokok hampir semua dah berbuah. Wah, alhamdulillah rezeki. Tapi kita kena ingat tanam pokok. Kalau jiran kita nampak buah tu, kena kongsi dengan dia. Kena kongsi. Wajib kongsi. Jangan tak bagi bro. Jangan tak bagi. Makin banyak kau sedekah buah-buah kepada jiran. Pokok itu akan happy dan akan berbuah. Pokok juga akan melahirkan rasa syukur. Ya Allah, aku bersyukur padamu. Ya Allah, aku mendapat tuan aku begitu baik hati. Dia tidak makan seorang. Dia bagi-bagi kepada jiran-jiran. Semua jiran-jiran yang lalu, dia memuji aku. Jiran lalu, dia kata, cantiknya buah tu. Cantiknya pokok tu. Maka terus dia membahagikan apa yang aku keluar buah. Pokok bersyukur bro. Pokok bercakap. Pokok berzikir bro. Jangan kata pokok tak bersyukur. Pokok berzikir bro. Jangan main. Nikmat aman. Nikmat tenang. Benar sekali. Pokok bersyukur. Bagaimana tiang kurma. Tiang kurma bercakap. Menangis tiang kurma. Tiang kurma yang dah mati tu. Pada masa Rasulullah berhijrah ke Madinah. Buat masjid. Masjid Quba, masjid yang pertama. Di masjid itu, maka tempat Rasulullah bersandar untuk baca khutbah. Maka ambillah batang kurma yang mati, letak sebelah Rasulullah. Jadi Rasulullah bersandar begitu, setiap kali baca khutbah. Satu hari apabila sahabat melihat, membina sebuah mimbar yang baru. Dalam pada Rasulullah sedang membaca khutbah, khutbah jemaat, terdengar suara orang menangis. Mengisak-gisak. Semua sahabat mendengar menangis. Orang menangis. Allahu Akbar. Rasulullah heran. Daripada menangis. Tengok. Semua sahabat tengok. Kita kan tak nampak. Rasulullah pergi. Rupa-rupanya batang kurma itu menangis. Dia menangis sebab Rasulullah sudah tinggal dia. Rasulullah tidak guna dia. Tidak guna dia tempat menyandar. Dia rindu kepada Rasulullah. Supaya Rasulullah menyandar padanya. Menangis. Sehingga Rasulullah turun daripada mimbar. Rasulullah pergi bahai batang kurma.
Aku akan sentiasa bersamamu, batang kurma. Aku tidak akan tinggalmu, batang kurma. Sungguhnya aku berada di tempat yang dekat denganmu. Barulah batang kurma itu berhenti menangis. Jadi pokok juga berzikir. Pokok juga menangis. Dan pokok begitu patuh, begitu tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok kalau Rasulullah bersandar di batang, terus daun apa semua tu terus kerpat. Macam anjung rumah kita. Pokok sayang kepada Rasulullah. Sayang kepada Rasulullah. Pokok macam tu. Pokok macam tu. Kalau Rasulullah nak makan, ada orang Yahudi kata, ya Rasulullah, kalau bawa pokok kurma ke sini, macam mana nak bawa pokok kurma yang ada tanam? Rasulullah panggil pokok kurma, datang pokok kurma datang dan gugurkan buah kurma dan balik ke tempat dia asal. Itulah pokok juga. Itulah pokok. Pokoknya main. Batang kayu, tongkat batang kayu, rotan batang kayu mempunyai hikmah yang besar. Walaupun pokok itu sudah mati. Allahu Akbar. Subhanallah. Suka dengar tu ceramah Mas Tura. Baik tu, saya akan praktikan apa nasihat tu. Ya. Sebab rakan-rakan jiran-jiran kita puji. Kita kedekut. Aku tanam tau. Engkau tahu apa? Tanam kau tanam lah. Aku tanam. Ni apa ni? Ajar anak kau kait mempelam aku. Marah pula dia. Allah sedihnya pokok. Ya Allah, aku sedihnya. Kerana Tuhan aku kedekut. Kedekut. Dahlah aku yang keluar buah. Bukan dia. Kedekut. Tak nak kongsi dengan orang lain. Kedekut. Kalau jual harga mahal. Kedekut. Atuk pun ada kebun limau juga. Ada orang lalu. Wah, Haji. Comelnya lima. Beres. Tunggu. Kenapanya? Tunggu sekejap. Ambil limau nipis. Ni. Berapa je? Tak ada. Di free. Terima kasih, Ji. Terima kasih. Ada seorang pula lalu. Comelnya pohon lima nipis. Tanah lah. Puas duduk saja. Duduk saja. Kapal pula. Lima. Berapa tak jual, Ji? Tak apalah. Amat tak jual. Amat free. Buah sama buah lima. Orang kapal kalau sebut kan, tu 5 haji tu. 5 haji. Buah sama. Moga bagi free tak je jual. Kalau banyak kan. Kalau banyak luru kapal 5 banyak. Boleh 100 biji apa semua. Atuk kita tak kedai. Tak kedai. Jual berapa ni semua? Tak ada. Siapa nak ambil. Ini 5 free. Ya sukalah orang kampung pergi ambil lah 5 free. Dah lah dia tak tanam. Dia ambil free pula. Atuk yang tanam. Tak apalah kita kongsi dengan dia. Macam tu lah. Macam tu. Pokok pun happy. Pokok payah mati. Macam tu lah. Seorang tu macam Ramli Sarip. Iya ke? Kalau Ramli Sarip kena ada Khatijah Ibrahim sebelah. Baru jadi. Tak ada Datuk Keti tak boleh. Kena ada Datuk Keti. Lagu apa dia orang tu? Sonok dengan lagu tu. Lagu sonok. Itu baru nikmat pokok. Boleh kita boleh elaborate cerita pokok ni panjang tau. Ini nikmat yang kita tak nampak ni. Nampak tak nampak ni. Andaikan. Lagu tu lah. Tak boleh nyanyi, tak boleh. Nenek kau marah. Seronok mendengar tu. James, terima kasih. Jadi apa nikmat yang tersembunyi lagi? Nikmat lihat, nampak. Kereta besar, rumah besar. Bini besar. Tapi nikmat tersembunyi kita tak nampak. Macam bahagia. You nampak tak bahagia? Adakah orang nak, saya nampak bahagia. Bahagia tu macam gajah besarnya. Tak ada. Tak nampak bahagia. Tak nampak. Tapi itu adalah nikmat. Nikmat yang Allah beri. Allah beri kepada kita. Jadi bahagia ini, masa bila kita bersyukur? Kita tak nampak. Kadang kita tak bersyukur. Tapi apabila bergaduh, anak-anak bergaduh, suami isteri bergaduh, nampak dah. Jangan bergaduh. Nampak. Tapi kalau bahagia, tak nampak. Itu nikmat. Itu nikmat. Bola kucing juga nikmat tu. Bola-bola binatang nikmat. Tapi kadang-kadang dia berak merata. Tak tahan juga. Terpaksa. Kena jaga nikmat. Kita jaga dia jaga kita. Dia jaga kita. Nikmat tersembunyi. Banyak nikmat tersembunyi. Kadang-kadang tiba-tiba sahaja kita mendapat ganjaran daripada Allah SWT. Nikmat apa tu? Orang beri. Siapa beri? Kita tak tahu. Sebab itu, doa yang paling mustajab ialah doa daripada orang yang kita tidak kenal. Doa daripada jiran-jiran,
Kita tak tahu. Rupa-rupanya jiran kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku. Murahkan rezeki jiranku. Ya Allah, ya Tuhanku. Ampunlah dosa jiranku. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadilah anak-anak jiranku anak-anak yang cemerlang. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadikanlah suami jiranku suami yang baik. Suami yang bertanggungjawab. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadilah isteri jiranku isteri yang baik. Isteri yang patuh kepada suami. Ya Allah, ya Tuhanku. Murahkanlah rezeki kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhanku. Sehatlah jiran-jiranku, ya Allah. Dia ada cerita, semalam aku doa untuk kau tahu. Panjang aku doa untuk kau. Panjang aku baca semua. Pasal suami, pasal isteri. Adakah orang pergi cakap macam tu? Tak ada kan? Tak ada. Tapi doa dia tu Allah dengar. Sebab itu, mengikut setengah ulama, untuk membolehkan doa kita, ya Allah, aku mohon rezeki. Doa kita supaya Allah cepatkan mengkabulkan rezeki kita. Maka kita kena berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk orang lain yang kita tak kenal. Yang bukan tanggungjawab kita. Bukan. Kalau berdoa ibu bapa itu tanggungjawab. Berdoa kepada adik itu tanggungjawab. Berdoa untuk isteri itu tanggungjawab. Ya Allah, ya Tuhanku, sehatkanlah isteriku. Ya Allah, isteriku, semoga isteri aku cepat itu tanggungjawab. Ini berdoa kepada orang yang kita tak kenal. Macam rakan-rakan kita. Rakan-rakan kita ni quote of the day bersama dengan tu. Ada 3K, ada 10K, ada 20K, bersama dengan tu. Atuk berdoa. Atuk nak wayak ni. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa semua sahabat-sahabatku yang setia mengikuti program Quote of the Day bersama dengan aku. Atuk berdoa sama. Berdoa, tak rugi pun. Tapi siapa yang dapat, wallahu a'lam bisawab. Atuk pun tak tahu. Siapa yang dapat. Mungkin tiba-tiba saja naik pangkat, mungkin berkat atuk lah tu. Atuk doa. Sebab pada atuk rakan-rakan yang mengikuti program Quote of the Day bersama dengan atuk ini adalah satu hidayah. Orang yang hadir dalam program Quote of the Day ini adalah satu hidayah. Hidayah membuatkan dia ada minda, pencapaian minda, untuk menjadi orang yang lebih baik. Walaupun sudah baik, kalau tak baik, jadi baik. Itu semua kita berdoa. Dah dengar dah. Tapi atuk tambah dengan doa lagi. Itulah. Jadi, kalau atuk setakat berdoa untuk nenek engkau, untuk cucu-cucu, itu boleh dah biasa. Tapi kita tambahlah. Tak rugi pun. Tak rugi. Berdoa banyak ni, bukan macam minum kopi ni. Minum kopi. Kalau seorang makan, satu cawan. 10 orang makan, kena bagi 10. Itu dunia. Itu kopi. Tapi pahala bukan macam tu. Kalau atuk dapat pahala satu cawan kopi, engkau pun dapat satu cawan kopi. Orang ni semua dapat satu cawan kopi. Itulah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gigi apa khabar? Lama tak nampak Gigi ni. Macam mana? 5 kilo besok boleh? 5 kilo. Atau hari ni ke? 5 kilo. 10. Boleh. Bisa diatur. Amin tau. Atau doa tu. Ya, insyaAllah. Mak pantai. InsyaAllah. InsyaAllah. Gigi. Ya, orang yang banyak berhutang rezeki berat. Orang yang banyak berhutang rezeki berat. Banyak berhutang. Perkara yang dibenci dalam Islam ialah hutang. Hutang. Perkara yang halal tetapi dibenci dalam Islam. Di antaranya berhutang. Antaranya lagi talak, bercerai. Itu di antara perkara yang halal tapi dibenci dalam Islam. Tapi Rasulullah juga berhutang, bro. Rasulullah berhutang dengan Yahudi. Pada satu hari Rasulullah sedang berjalan dengan Sayyidina Umar. Tiba-tiba datang Yahudi, pegang jubah Rasulullah. Rasulullah, bila nak bayar hutang aku? Marah Sayyidina Umar tu. Rasulullah kata jangan. Memang kau ada hutang dengan dia. Hutang. Tapi adakah kau tahu bahawasanya tempoh bayar hutang itu belum lagi habis? Belum lagi habis. Belum lagi habis. Aku tak kira. Kau kena bayar kau juga. Itu celakanya Yahudi ni. Celaka Yahudi ni. Dia suruh bayar juga. Suruh Rasulullah bayar juga. Rasulullah. Sayyidina Umar pegang baju dia. Nak bunuh lah. Nak bunuh. Rasulullah kata jangan. Tak apalah. Walaupun tak cukup tempoh lagi, aku akan bayar hutang. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, tolong pergi ambil duit. Katakanlah dia 100 dirham. Rasulullah hutang dia. Kau pergi ambil 200 dirham. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah kan berhutang 100 dirham. Kenapa nak bagi 200 dirham? 100 dirham, itu bayar hutang dia. 100 dirham lagi tu, kerana kau cakap kasar dengan dia. Jangan main dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah jaga hati. Walaupun dia tu Yahudi, bro. Tapi Rasulullah nak jaga hati dia. Bahasa Islam ni cantik. Islam ni murni. Cantik murni. Hutang 100 dirham. Dibayar 200 dirham. Kerana 100 bayar hutang. 100 lagi kerana Sayyidina Umar cakap kasar dengan orang tu. Kena. Tak boleh cakap kasar. Tak boleh, bro. Hebat kan? Berhutang. Tak apalah.
Tapi kalau yang atuk duka ceritanya berhutang untuk buat hutang. Faham tak? Berhutang untuk buat hutang. Ini orang yang paling teruk. Nak beli kereta tak cukup duit bayar down payment. Dia pergi hutang. Kan? Nak pergi hutang. Dia pergi hutang. Aku hutang RM5,000 nak bayar down payment kereta. Dia beli kereta tu pula dia hutang. Jadi you berhutang untuk membuat hutang. Na'udzubillah min zalik. Jangan buat ni. Jangan buat ni. Berarti kau tu tidak layak. Kau tidak layak. Kamu mohonlah dengan Allah SWT. Jangan pergi berhutang. Ya Allah, murahkanlah rezeki. Aku nak beli kereta, ya Allah. Mohon siang malam. Pergi ke masjid. Solat di masjid. Minta dengan Allah. Biar Allah beri. Jangan berhutang. Kalau kau tambah hutang. Berhutang kerana nak berhutang. Allahu Akbar. Jangan jadi manusia seperti ini. Orang yang berhutang yang berat. Kalau tidak sabar, maka hancur rumah tangga. Berkelahi suami isteri. Sebab apa? Berhutang. Berkelahi dengan anak-anak. Sebab apa? Berhutang. Tapi kalau orang sabar, tak apa. Orang sabar, dia berkerak pun tak apa. Dia senyum je. Dia sabar. Dia boleh sabar. Suami isteri sabar. Okey, cool. Tapi berapa ramai? Berapa ramai? Alhamdulillah tu. Ya, Gigi. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat join tu. Hari ini, geng-geng duha. Terima kasih, Gigi. Geng-geng duha. Hutang dengan Allah. Kena bayar. Solat. Solat. Join. Terima kasih. Terima kasih, Juri. Assalamualaikum, ya. Selamat pagi, ya. Selamat pagi. Pagi, Juri. Terima kasih. Thank you for coming. Thank you for coming. Jadi, apakah itu nikmat yang khusus mahupun umum? Nikmat yang khusus. Apa itu nikmat khusus? Umur kita. Umur khusus. Terima kasih atas pencerahan. Sama-sama, Riz. Apa khabar, sihat? Hendaknya. Amin. Amin. Terima kasih. Dekat gelanggang futsal ni kita. Main futsal. Jaga lutut tu. Jangan sampai terkeluar kepala lutut. Tournament futsal. Wow. Silakan. Apa itu nikmat-nikmat khusus? Nikmat khusus macam nikmat kita dilahirkan dalam Islam. Berapa ramai orang bersyukur. Ya Allah, aku bersyukur. Aku dilahirkan ibu bapa aku Islam. Born by Muslim. Sebab ramai orang lahir tidak Islam tahu. Dan apabila dia lahir tidak Islam, kalau dia tidak berusaha mempelajari Islam, akhirnya meninggal bukan Islam, maka neraka dah dia sampai bila-bila. Kita ni lahir dalam Islam, born by Muslim, dan kita syuhadah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun kita dosa banyak, kita masuk neraka, tapi satu hari kita akan masuk syurga juga. Itulah. Ini adalah nikmat-nikmat khusus. Berapa ramai orang bersyukur, ya Allah, aku bersyukur lahir sebagai orang Islam. Sebab apabila kita lahir sebagai orang Islam, terus lahir born by Muslim, berarti Allah sayang kita. Allah nak kita masuk syurga je cepat-cepat. Born by Muslim. Itu satu nikmat yang besar. Nikmat yang besar born by Muslim ni. Belum tentu kalau kau jadi anak Jepun. Macam juri nampak. Juri Haji Namoto. Belum tentu tahu. Kalau juri Haji Namoto. Saya Krishan. Terima kasih. Terima kasih. Read auto follow. Terima kasih. Mastura. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Mastura. Ni nikmat khusus ni. Umur kita, bersyukurlah. Umurku sudah 68 tahun. Bersyukur. Bersyukurlah umurku dah 40 tahun. Bersyukur. Bersyukur itu khusus tu. Khusus. Dia beri, dia bergerak. Bersyukurlah born by Muslim. Born by Muslim. Kita bersyukur. Bersyukur. Itu nikmat-nikmat khusus. Perkara khusus. Perkara umum. Apa itu perkara umum? Bersyukurlah tidak ada banjir. Itu umum. Bersyukurlah dapat cahaya matahari. Bersyukur. Bangun pagi. Sebab itu dia ada solat sunat fajar. Dia ada solat sunat syuruk. Dia ada solat. Ada solat-solat khusus. Dan waktu-waktu ini adalah nikmat-nikmat umum. Waktu duha. Wal asri. Demi masa. Wal fajri. Demi fajar. Semua itu disebut di dalam Al-Quran. Bahasanya betapa bernilainya nikmat waktu ini. Nikmat waktu. Nikmat waktu. Kita dah asyik tidur. Kalau kau tidur banyak, tak payahlah bagi siang pada kau. Bagi malam lah. Kau tidur terus. Tidur terus. Tidur terus. Itu nikmat khusus. Nikmat khusus. Kita, ibu bapa kita, itu nikmat khusus. You tak boleh cipta ibu bapa baru. Tak boleh. Kalau kau suka, tak suka, kau sayang, tak sayang, kau benci, tak benci pun. Itulah kedua ibu bapa kau. Sehingga ke akhirat. Kedua ibu bapa. Meninggal pun ibu bapa tu ya, tak ada yang lain. Itu khusus. Berapa orang yang bersyukur?
Atas khususnya. Ada orang sedih. Aku sedih lah bapak aku miskin, mak aku miskin. Sebab aku jadi miskin. Ini orang tak bersyukur bro. Dia ingat miskin tu susah. Bukan. Ada orang salah tafsir. Bila miskin susah. Bila miskin tak bahagia. Bila miskin merana. Tak betul. Tak betul. Tak betul. Ramai orang yang kaya susah. Ramai orang yang kaya merana. Ramai orang yang kaya bunuh diri. Ramai. Itu bermakna kaya miskin itu bukan merupakan perkara mustahil. Perkara yang mutlak untuk menentukan kita bahagia. Bukan. Aku bersuami kat orang kaya, maka bahagialah aku. 3 hari kahwin bercerai. Aku bersuami. Kau nak kahwin ke dengan budak tu? Papa ke dana? Oi, rezeki kahwin lain, bro. Lain, bro. Rezeki kahwin lain. Rezeki anak lain, bro. Assalamualaikum tu. Pencerahan untuk mantap. Dengar tak jemu. Mudah-mudahan faham. Terima kasih user. Tapi nama tu tukarlah user. Bohlah nama molek-molek sikit. Cantik dan sayang ke. Macam tu. Ya juri, ayah cuaca sana macam mana? Hari ini panas pagi. Cantik. Bolehlah jemur baju. Jemur baju. Orang kata, hi my grandson. So, what do you want? What do you want? Pagi-pagi. Belum tentu. Ya, kucing goreng. Belum tentu. Kucing goreng. Kucing goreng. Belum tentu kita lahir dalam keserin. Kita akan menjadi Islam. Syukur dalam Islam. Cantik. Syukurlah kepada ibu bapa. Mak, ayah. Kenapa pula kau ni pagi-pagi? Saya syukurlah kerana mak ayah. Daripada mak ayah lah lahirnya saya. Lahir sebagai seorang anak Islam. Bersyukur mak ayah. Mak ayah. Tak kira lah mak kita niat ke tidak masa kita nak lahir dulu. Masa mak dengan ayah kita bersama, dia niat ke? Ni aku ni niat ni untuk juri pro. Tak payahlah. Tak payah tanya dia. Syukur dah masuk dalam geng tu. Tu, banyak kebaikan kongsikan aku. Amin. Khusus. Nikmat-nikmat khusus. Oksigen, udara. Boleh bernafas. Bayangkan di hospital ramai orang tak cukup oksigen. Kena tutup hidung. Tak cukup oksigen. Syukur. Kita tak boleh pakai ni. Kalau semua orang pakai ni, juri pro nak main futsal pun tak boleh pakai ni. Pasal apa? Tak cukup oksigen. Allah tu kaya. Itulah nikmat. Tapi kita seduh oksigen. Jadi sihat. Tak payah pakai ni. Tak payah pakai. Tapi orang yang tak sihat pakai ni. Itulah. Amin. Ya Rabb. Orang miskin paling ramai nanti dalam syurga. Amin. Sebab itu perlu jadi miskin. Doa lah jadi miskin. Sahabat Rasulullah doa jadi miskin. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadilah aku orang miskin, ya Allah. Aku nak masuk syurga cepat. Ahli syurga. Beriman seperti itu. Kita takut jadi miskin, takut. Bahkan sentiasa berdoa jadi kaya. Kaya kau tu kalau buat masuk neraka buat apa? Kalau kau tahulah. Allah bagi pilihan. Allah tunjuk. Okey. Kalau engkau akan jadi kaya, jadi jutawan. Tapi akhirnya kau dibakar dalam api neraka. Yang ni kau jadi miskin, hidup sederhana, tapi kau masuk syurga. Kalau Allah tunjuk awal-awal dua ni, kau pilih yang mana? Cakap betul-betul. Kalau Atuk pilih yang sederhana dan miskin. Atuk memang. Sebab dia dah tunjuk dah. Bila kau kaya, kau jadi ego, kau jadi lupa Allah, kau tak solat, kau akan dihumban dalam neraka. Kau nak ke kaya macam tu? Sebab itu berdoa kaya berhati-hati bro. Sebab kau fikir, ya Allah, kaya. Kau fikir kaya je. Kau kena sambung dalam doa. Supaya kayaku berkah. Supaya kayaku untuk menguatkan, untuk membolehkan aku bersedekah. Supaya kayaku, aku boleh membangunkan lagi, membina, menyambungkan hayat agamamu ya Allah. Kena sambung. Kena sambung bro. Kena sambung. Ya, Riz, terima kasih. Sini cuaca mendung ayah. Mendung. Hujan lah tu faham. Buat apa lagi? Salam Tok. Selamat pagi. Eddie Yus. Belum lagi Eddie Yus. Belum lagi. Eddie, tolong subscribe Atuk punya YouTube boleh? Haji Mat Atuk. Sikit sangat subscriber. Sikit sangat. Baru 200 lebih je. Bila nak sampai 1000 ni? Oi, rakan-rakan kita. Oi, panggil oi Atuk ni. Yalah, kan dah rapat macam tu lah. Gang kan, kita dah gang. Tolong tengok YouTube Atuk. YouTube Haji Mat Atuk. Menyusahkan memakai, tahu pun. Itulah kau kena bersyukur juri pro, mendapat oksigen, tak payah pakai. Kalau pakai tu jantung kita cepat dapat efek. Betul tu. Balon Eddie. Belum. Okey, tolong. Belum. Dunia akhir zaman juri. Okey. Salam Tok. Saya bro juga. Bro. Bro ya Zrul. Wah, bro hebat bro. Bro, tolong subscribe Atuk punya YouTube. Haji Mak Atuk. Boleh? Thank you Eddie. Thank you Hadi Yus.
Ini atuk sayang ni. Minta tolong terus buat. Kalau cucu atuk, mestilah, mesti. Okey, tajuk kita hari ini, mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri. Apa itu mensyukuri nikmat Allah? Alhamdulillah, syukur. Bukan lafaz saja. Dalam hati syukur. Bukan hati saja. Mesti disusuli dengan ruang. Ni, cucu-cucu atuk ni yang dapat duit PTPTN ke apa ke. Sedekahlah sikit bro. Sedekah sikit. Jangan cakap saja. Syukur duit PTN dah masuk. Tok asal mana? Kota Baru. Tok Rajohan. Tok Ra Johasan. Tok Ra. Kota Baru bro. Kota Baru. Tok Ra. Siapa yang belum subscribe YouTube Atuk, tolong subscribe. Juri Pro Kota Baru. Juri pula jawab. Saya subscribe tu. Terima kasih kucing goreng. Terima kasih. Kau update day hari ini. Mensyukuri nikmat Allah. Syukuri nikmat Allah. Dan subscribe tu. Dan tapi dalam mensyukuri nikmat umum, dia ada nikmat hijrah. Kenapa Allah mengarahkan, memerintahkan Rasulullah pindah, berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Kenapa? Sebab ada tentangan yang hebat daripada orang kafir. Sebab ada tentangan. Yang kedua, sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan bumi Madinah ini untuk Rasulullah. Bumi Madinah ini memang Allah cipta untuk Rasulullah, untuk nama Muhammad. Dicipta bumi Madinah ini. Dan Allah akan jaga bumi Madinah ini sehingga ke hari kiamat. Aman damai. Hancur lebur peperangan negeri lain, tapi Allah akan jaga Madinah. Bumi Mekah ini adalah bumi Nabi Ibrahim. Bumi Mekah, bumi Nabi Ibrahim. Ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Ada mukjizat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada keberkatan Safa dan Marwah. Sebab haji itu adalah mukjizat. Perintah daripada Allah, daripada Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim membina Kaabah. Batu itu sendiri mengangkat Nabi Ibrahim ke atas. Apabila nak ambil batu rendah, angkat tinggi. Batu bergerak macam ni. Batu bergerak tinggi. Masa tu mana ada skylift, mana ada crane, mana ada back pusher, tak ada. Tapi Allah dengan kebesarannya menggerakkan batu yang keras itu naik turun Adam membina Kaabah. Itulah Kaabah itu mukjizat bro. Begitu juga air Zam-Zam. Bagaimana terjadinya nikmat air Zam-Zam? Bagaimana kita nak mensyukuri nikmat air Zam-Zam? Apabila Nabi Ibrahim melihat Siti Hajar sudah bersalin, melahirkan Nabi Ismail, maka pada masa itu juga, masa Nabi Ismail lahir juga, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim supaya terus pergi ke Palestin, meninggalkan isteri dan anaknya begitu saja. Sedangkan Nabi Ibrahim begitu sayang kepada Siti Hajar, begitu sayang kepada Nabi Ismail. Kerana itulah satu-satunya anak yang sekian lama sudah menunggu untuk mendapat anak. Tetapi kerana dia redha, kerana dia taat, kerana dia tawaduk kepada perintah Allah, dia pergi ke Palestin dengan meninggalkan isteri dan anak yang tersayang, tanpa meninggalkan makanan, tanpa meninggalkan air. Inilah orang yang bertawakal. Dia serah kepada Allah. Allah menjagakan anak dan isteriku. Memang Allah jaga. Dalam keadaan tidak ada air, Siti Hajar berlari Safa Marwah. Safa Marwah, di antara bukit Safa Marwah, berlari lebih kurang dalam 1 meter. Berlari 1.2 lebih kurang. Safa Marwah 7 kali berlari mencari air. Nabi Ismail sedang menangis. Kemudian kaki Nabi Ismail sedang tunjang tanah. Kaki dia baby macam tu lah. Tiba-tiba keluar air daripada tapak kaki Nabi Ismail. Tapak kaki Nabi Ismail keluar air. Itulah mukjizat Nabi Ismail. Air Zam-Zam sampai sekarang. Dan apabila Siti Hajar melihat ada air keluar di kaki Nabi Ismail, maka Siti Hajar buat takung. Dia buat takung dengan tangan dia. Dia buat ban, dia buat batas. Ada ulama kata, kalau Siti Hajar tak buat batas, maka tenggelamlah kota Mekah pada masa itu. Air Zam-Zam ni. Berkatnya Siti Hajar. Ikhtiar dia. Takung buat air. Maka dia buat apa? Inilah nikmat yang Allah beri. Nikmat. Sebab itu Rasulullah hijrah ke Madinah kerana Madinah Allah sudah sediakan untuk Rasulullah. Dan Rasulullah wafat di Madinah.
Di Madinah. Di Madinah. Dan ada satu kubur di Madinah. Kubur ini akan sentiasa mendapat syafaat daripada Rasulullah. Dan kubur ini Rasulullah sentiasa ziarah waktu malam. Iaitu kubur Baqi. Sebelah pada siapa yang pergi Mekah dia tahu kubur Baqi. Di kubur Baqi ini para sahabat, para syuhada, Siti Aisyah, semuanya dimakamkan di situ. Pejuang-pejuang semua di situ. Di situ kubur Baqi. Siapa yang meninggal di Madinah dan dimakamkan, disemadikan di kubur Baqi, maka dia terus mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena berebut-rebut supaya kita meninggal dan ditanam di kubur Baqi. Bukan jalan-jalan kubur Baqi. Itu nikmat. Rasulullah berhijrah. Kerana apa Rasulullah berhijrah? Kerana tentangan. Itu ikhtiar. Nikmat yang lebih besar. Apabila Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka ada nikmat-nikmat yang telah Allah sediakan di Madinah. Ada 4 perkara. Iaitu 4 perkara ini yang ada di syurga, tapi diadakan di Madinah. 4 perkara. 4 perkara. Perkara pertama, adanya Raudah. Raudah ini adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang engkau boleh lihat, engkau boleh solat. Siapa yang solat di tempat Raudah, maka dia akan mendapat keberkatan dan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Raudah, rugi orang tak pergi haji, rugi orang tak pergi umrah. Sebab Raudah itu ada di Madinah, bukan ada di rumah kita, tak ada. Bukan ada di masjid rumah kita, tak ada. Ada di Madinah Raudah. Sanggup beli handphone 6,000, nak pergi umrah 6,000 mahal. Beli handphone boleh, beli kereta 40,000 boleh, tukar kereta boleh, nak pergi umrah tak boleh, tak cukup duit. Apalah kau ni, singkat sangat kau fikir. Apa kau ni lah labu. Labu. Ada lagi. Ada kurma. Di Mekah tak ada kurma yang daripada syurga. Tapi kurma najwa daripada syurga. Kurma najwa ini juga ada di syurga. Jadi siapa yang makan kurma najwa, itulah kurma syurga. Itu kurma syurga. Dan di Mekah juga ada satu bukit. Bukit ini juga ada bukit di syurga, iaitu Bukit Uhud. Bukit itu bukit syurga. Kalau pergi tengok bukit ni merah, macam darah. Merah ke merah, perang. Sebuah bukit itu perang. Sebab di situlah para syuhada, pak saudara Nabi Hamzah meninggal dunia, dipacung kepala, dibuatkan hati. Peperangan syuhada besar-besaran. Dan Rasulullah hampir tumpah darahnya dalam peperangan Uhud. Dan Rasulullah tampung darahnya supaya tidak tumpah di bumi. Kalau darah Rasulullah tumpah di bumi, maka hancurlah bumi pada masa itu. Jangan main. Rasulullah itu kekasih Allah. Ada ulama kata Allah tidak akan cipta bumi ini kalau dia tidak nak menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi dicipta kerana Rasulullah. Sebab itu semasa Nabi Adam alaihissalam dibuang daripada syurga turun ke bumi, Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan menyebut nama Ahmad. Ya Ahmad. Sedangkan pada masa itu Nabi Adam berjuta tahun dengan Nabi Muhammad. Tapi nama Ahmad sudah ada di Lauh Mahfuz. Nabi Adam lenggak ke langit, nampak nama Nabi Muhammad. Allah telah tulis dah awal-awal lagi. Sebab itu kita kena berselawat dengan Rasulullah. Kena berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita buat apa sahaja Allah tak kisah. Allah bagi pahala. Kita zikir Allah bagi pahala. Kita solat Allah bagi pahala. Kita puasa Allah bagi pahala. Kita buat apa pun bersedekah Allah bagi pahala. Tapi apabila kita berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah berselawat 10 kali kepada kita. 10 kali bro Allah berselawat. Apa lagi yang kau nak? Kau nak. Apabila Allah berselawat kepada kita, rugilah kalau kau tak nak bro. Rugi kau tak nak. Kau nak apa lagi? Dunia ni sekejap je. 70-80 tahun habis lah. Cantik kau tu sekejap je. Cantik kau ni umur 20 sampai 40. Lepas tu orang panggil mak ibu. Lepas tu atuk nenek lah kau. Habislah. 20 tahun je kau cantik. Paling lama setengah orang 30 tahun. 35 habislah. Handsome pun macam tu juga. Tua baka lah lepas tu. Tapi yang kekalnya di syurga. Di syurga umur kau 30. Sentiasa 30. Di syurga umur kau 18, 19, 20. Terang-tang-tang. Sweet 19. Apa kau tak nak? Kau nak lah. Takkanlah. Dia selepas kematian kau masuk neraka. Masuk neraka bro.
Cici. Assalamualaikum Tok Handsome. Terima kasih. Terima kasih. Atuk nak handsome di syurga. Di dunia tak handsome tak apalah Cici. Sebab atuk nak umur 30 di syurga. Sadar. Jumpa Cici umur 18. Wow, montai sangatlah Cici umur 18 masa tu. Jumpa nenek kau pun umur 18 juga. Tajuk kita hari ini mensyukuri nikmat Allah. Jadi syukurlah atas nikmat Allah. Syukur tu bukan setakat cakap. Ni banyak kali Atuk sebut ni. Dia mesti disusuli dengan perbuatan. Kalau kamu sehat, apa nak kata syukur ke? Ya Allah, aku sehat hari ni. Aku nak solat sunat banyak-banyak. Itu kita nak. Bulan ni terima gaji. Ya Allah, Alhamdulillah terima gaji. Okey, aku nak ambil 10% untuk sedekah. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Senyum sikit. Senyum. Kau ni juri. Suruh senyum sama. Kau ambil lah macam mana pun. Atuk ni memang kaki penyenyum. Kaki penyenyum. Kaki penyenyum. Intan. Ni boleh lah tu. Tu perli kita lah tu. Kita puji Cici sikit. Dia tu terus lah tu. Ketawa lah tu. Intan pun umur 18 di syurga nanti. 18. Sweet. Tak sangka. Intan ke tu? Tak sangka lah. Macam tu lah. Kita berjumpa di syurga kan. InsyaAllah amin. Amin. Tapi Intan jumpa suami Intan lah. Nak cari suami orang lain kan. Macam tu lah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Senyum itu indah. Amin. Nikmat yang tersembunyi. Apa nikmat yang sembunyi? Nikmat tak nampak. Nikmat tak nampak. Jadi hijrah. Atuk nak kaitkan hijrah. Kenapa kita perlu hijrah? Apa fadilah hijrah? Nak kait sikit. Masalah mensyukuri nikmat dengan hijrah. Hijrah. Kalau kita berada di sebuah negara. Katakanlah macam Thailand. Thailand penduduk 60 juta. Penduduk Islam 4 juta. 4 juta. Duduk dalam keadaan susah apa semua. Jadi kena hijrah. Dia pun hijrah ke Malaysia. Macam tu. Kena hijrah. Mencari tempat lebih baik. Atuk, Cici tu kembar nakal saya. Kembar nakal. Tak apalah, dua-dua kembar. Nanti dua-dua jumpa di syurga dengan Atuk. Nanti kita sembang-sembang panjang lah. Kata, di dunia dulu, kita dua ni selalu masuk tempat Atuk. Iyalah. Selalu kacau Atuk. Macam tu lah. Kita sembang di syurga. Nikmat tahu. Dahaga saja. Teringat aja. Ya Allah, nak makan apple. Apple sampai. Ya Allah. Ya Allah, nak pergi melancong, nak tengok apa ni, Telaga Al-Kausar. Terus pergi. Ya Allah. Nak apa pun dapat di syurga dapat. Maco janggut Atuk. Hasan. Macam Hasan. Dia tak letak foto dia. Letak foto. Hasan, Atuk nak tengok janggut kau. Janggut kau. Itulah kita. Nikmat mensyukuri. Nikmat khusus dan nikmat umum. Nikmat khusus, nikmat umum. Dapat cahaya matahari. Bayangkan kalau kau tak dapat cahaya matahari 3 hari 3 malam. Tu duduk kau. Tu duduk. Itu nikmat umum. Nikmat umum tu. Nikmat khusus. Dapat ibu bapa, nikmat khusus. Kau nak syukur, kena terima kasih. Terima kasih mak ayah. Si baiklah mak dengan ayah dulu mengorak dengan mak Dapat saya handsome tahu mak. Bagi tahu lah mak. Macam Cici. Mak abah. Intan ni cantik tahu bah. Kerana mak dengan ayah mengorak dululah kan. Yang kata tu. Kata macam tu. Kalau mak dengan ayah tak mengorak dulu, Intan tak ada di dunia ni. Alhamdulillah, terima kasihlah mengorak dulu. Awal-awal lagi dah mengorak dah. Beritahu macam tu. Ketawalah dia. Ketawa dia. Tapi Atuk tak mengorak tahu. Atuk tak mengorak. Atuk mengorak dengan orang lain. Kahwin dengan nenek kau. Nanti tengok nenek kau. Nenek kau tak ada. Boleh cerita sikit. Tak payahlah cerita ada nenek kau. Penuh gigi. Yang atas tu ori kata. Ya, kalau kau nak tengok gigi ori ni tidak. Kalau umur dah dekat 70, dia renggang tahu, renggang. Itu ori lah. Kalau rapat tu, itu tak ori. Senang je nak tengok. Senang, itu tanda. Kalau pergi jumpa doktor pun, ayah pergi komplain. Doktor, kenapa gigi saya ni makin renggang? Haji, itu biasalah. Dia kata gigi ori ni lama kelamaan, dia gusi tu dia bukan kulit je kecut, gusi pun kecut juga. Jadi dia akan ada berlaku kerenggangan di antara gigi dengan gigi. Itu dia cakap macam tu. Atuk pun tak sedih lah. Mula-mula sedih juga. Sebab gigi Atuk rapat tu, rapat. Dia macam tu ke doktor? Macam tu lah. Tak payahlah. Kena marah pula kan doktor. Tak apalah kalau macam tu. Saya jaga. Itu nak beza. Kali kalau kau tengok umur 80, gigi kemas cantik tu. Tentulah dia gosok gigi bukan macam ni.
Tapi dia pegang di tangan macam ni. Dia gosok gigi macam ni. Tu tanda gigi tak ori lah tu. Betul-betul. Ni Ronata. Hari Ronata. Ani, tolong subscribe Atuk punya YouTube boleh? Ani, tolong ni. Tolong ni pula. Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Ni Ronata. Alhamdulillah, amin. Terima kasih betul-betul. Betul Intan. Betul Intan. Intan. Padahal dia pun ngorak juga. Dapat anak dia. Pandai dia mengakui. Percayalah tu. Percayalah. Tajuk kita hari ini, mensyukuri nikmat. Mensyukurinya. Jadi, syukur kepada Allah adalah intipati kepada adat. Syukur kepada Allah intipati kepada ibadat. Mana the core of ibadat ialah syukur. Sebab Allah telah kata dah, siapa yang bersyukur, aku akan menambahkan. Dan siapa yang tak bersyukur, tunggulah nikmatku yang amat pedih. Jelas tu. Jadi orang yang bersyukur itu adalah intipati kepada ibadat. Nikmat sama ada yang kelihatan, tersembunyi, khusus, ataupun umum, semuanya berasal daripada Allah SWT. Atuk dah ulas dah tadi. Yang nampak, yang tak nampak. Macam isteri. Nikmat isteri. Nampak kan? Macam nenek kau. Atuk nampak. Boleh rasa. Boleh rasa. Boleh pegang. Boleh gosok. Itu nikmat tu. Nikmat. Nikmat. Itulah. Cerita sikit-sikit je lah. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Ni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Wah, ini Atuk sayang ni. Minta tolong sikit terus okey. Macam nenek kau lah. Yang kopi sikit. Okey. Okey. Cucu saya pun dia dengar macam tu tau. Dia ikut. Adik tolong akak ni. Okey. Pasal apa? Dia ngikut Atuk dia. Macam tu lah. Jadi, kena hati-hati. Kan? Saya lah tu. Tapi husband yang ngorak. Nak tunjuk dia tu laku lah tu. Cayalah lo. Cayalah. Padahal dia tu, kalau husband tak pedulikan dia satu hari, dia 3 hari tak makan tak minum. Tapi dia tak mula. Perempuan, dia jual mahal. Hati nak berkobar-kobar. Tapi tak nak tunjuk. Sekali dia dapat, dia terajang. Sampai jatuh hati. Sorry. Joke je pagi-pagi ni, Cici. Tapi Cici betul lah. Cici dia mengorak husband dia. Atuk tak mengorak nenek kau tahu. Sebab ada housemate dia Atuk tu. Dulu Atuk pernah cerita. Share sikit lah. Pagi-pagi kan. Pagi. Share. Nenek kau pun tak ada ni. Share sikit. Jadi Atuk duduk satu rumah tahu. Semua bachelor di Terengganu. Atuk pegawai lah masa tu lepas universiti. Atuk senyum sampai ke telinga Syahdar. Telinga. Kau senyum lah. Nak dengar ke tak ni cerita ni? Cerita Atuk dulu. Atuk kahwin nenek kau. Pergi tengok. First time tengok nenek kau. Wanita kena jual mahal. Kena jual mahal. Yang bagi free tu ada. Yang wanita bagi free tu apa? Itulah. Betul lah tu. Kena jual mahal. Betul lah. Kau ingat senang ke? Mak bapak kita nak bela kita umur sampai 25 tahun. Kau datang nak ambil gitu je. Berapa puluh ribu habis duit tahu. Kau datang nak bayar 5,000, 10,000. Mana boleh? Tak boleh. Lepas tu ada orang kata pula, kau letak harga nikah mahal macam nak jual anak. Kau tahu jual tak jual? Aku bela dia habis 50,000 tau. Obat hospital lagi, makan, minum, vitamin, diet tak diet, pakaian. Rambut lagi, browning tak browning, semua kena buat. Kena faham lah. Yang free tu hanya senyuman. Lain macam. Cici ni memang dia senyum free sama. Free sama. Betul. Betul Juri, betul. Kata nak pergi main futsal. Ni dia tunggu Atuk pula. Main futsal. Futsal. Jadi nikmat khusus. Jadi nikmat itu semua sama ada nampak, tak nampak, tersembunyi, umum ataupun itu semua berasal daripada Allah SWT. Allah yang menciptakan. Allah. Jadi kita berbalik kepada dia. Sebab tu kita kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah, padamulah kami mohon pertolongan. Ini kita kena jelas ni pegangan kita. Kena jelas. Jangan minta dengan manusia. Tak betul minta manusia. Sebab manusia tu pun dapat hasil daripada Allah beri.
Manusia itu dapat hasil daripada Allah yang beri. Kenapa kita minta dengan orang yang kedua, ketiga, keempatnya? Kita minta dengan orang yang pertama. Orang pertama itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tu saya dah minta lama dah, Allah tak bagi. Allah tangguhkan, bukan tak bagi. Tangguhkan. Mungkin tak bagi bulan ni, dia bagi bulan depan. Mungkin tak bagi tahun ni, dia bagi tahun depan. Mungkin tak bagi di dunia, dia bagi di akhirat. Allah janji akan bagi. Janji kau minta. Sebab itu Sayyidina Ali kata, ni ahli syurga kata, wah, pemuda pertama meluk agama Islam, sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, ahli syurga. Rasul kata, ya Allah, aku bersyukur. Apa yang aku minta, tak apa aku tak dapat, aku redha ya Allah. Tapi kau beri yang lain. Sebab yang kau beri itu lebih baik kepadaku. Kita kena ingat, apa yang Allah beri itu yang terbaik untuk kita. Jangan nafikan, Allah macam ciput je dapat hari ni. Allahu Akbar. Itu Allah beri tu. Allah beri. Allah sikitnya dapat. Ya Allah. Itu Allah beri. Kau komplain kepada Allah ya. Allah nak uji kau. Jadi dapat sikit tak apa. Allah dapat 2 je anak. Orang lain 20. 20 dia kerja kuat. Engkau kerja malas. Dapat 2 anak. Bersyukurlah. Alhamdulillah dapat 2 anak. Macam tu. Kat 2 rehat. Tim lah main pula. Oh, gila-gila lah tu. Gila-gila. Kata demam. Tak payah nama. Tak atuk jamah sikit. Wah. Dah okey dah. Sikit je. Kena pergi sekolah lah. Tak demam. Oh, tak boleh. Kalau demam tak pergi sekolah lah. Kat mana dah kita tadi? Cucu dah tak habis. Semuanya ialah berasal daripada Allah SWT. Jadi, jangan komplain tentang rezeki. Sama juga apabila kita dapat isteri kan. Isteri ni, masa kita bergirlfriend, dia tak tunjuk tahu kelemahan dia. Inilah orang perempuan. Kadang-kadang bukan tertipu lah. Kalau body dia kita nampak. Dia pakai baju, kalau selalu pakai baju kurung, itu tanda body dia besar. Tanda jadi gitu. Asyik pakai baju kurung macam ni. Mesti badan dia tundram. Tapi kalau pakai seluar jean okeylah, boleh tahan. Kadang perangai dia kita tak nampak tau. Perangai kalau depan kita macu, apa macu pula? Lembut gigi daripada lidah tu, lembut. Wah, ini sesuai jadi isteriku ni. Wah, kita pun, tapi bila dah kahwin lain macam pula. Ni bukan nenek kau lah, orang lain untuk cerita ni. Lain macam pula kan. Itu kadang-kadang tapi kita kena bersyukur lah. Sebab itulah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Apabila kita berusia 4 bulan dalam kandungan, Allah telah tulis dah siapa suami kau, siapa bini kau, siapa anak kau, apa rezeki kau. Semua dah ada dah. Cuma kau usaha sajalah. Usaha saja. Kan? Alhamdulillah kan? Anil rahmat. kan. Tu kan. Kan? Macam tu lah. Jadi, semuanya daripada Allah SWT. Jadi bersyukuri nikmat. Jangan. Sebab tu apabila kita sedar, rezeki ini semua daripada Allah. Nikmat ini semua daripada Allah. Kita tidak akan ada dengki tau. Ini ada orang tanya, bagaimana nak buat dengki tu? Kau niat itu semua daripada Allah. Tak dengki lah. Dan kau niat apa yang di dunia ini sementara. You nak dengki apa benda sementara? Dia dapat benda tu sementara. Kau dengki, tak dengki. Jadi, kalau kita sedar semua daripada Allah. Semua ketentuan daripada Allah. Kita tak dengki. Bahkan, kita kena mensyukuri nikmat atas dia. Syukurlah jiran kita. Nampak naik pangkat lagi lah suami dia. Kita syukur. Alhamdulillah, dengan khabar naik pangkat lagi. Alhamdulillah. Jangan dengki. Jangan kata, ya Allah, naik pangkat lagi kesian tu. Ini mesti rasuah ni. Mesti ada orang dia YB ni. Mesti datuk-datuk dia minta tolong ni. Jangan. Kalau kita sedar semua nikmat ini adalah kurniaan daripada Allah SWT, kita tak akan dengki. Kalau kita dengki bermakna kita membantah apa yang Allah buat. Kita membantah. Tengok jiranku. Oh, dapat rezeki banyak ya. Mesti kaki rasuah. Berarti kita bantah apa yang Allah beri kepada dia. Kita tak tahu. Ada kalanya dia solat tahajud tak berhenti minta dengan Allah. Kita tak tahu. Kita tidur berdengkur. Malam tidur berdengkur. Dia solat tahajud. Amal ibadat kita tak nampak dia buat. Dia kaki masjid. Dia semua anak isteri sentiasa berjemaah di rumah. Dia puasa Isnin Khamis. Dia solat sunat duha. Dia solat qabliyah ba'diyah. Dia sentiasa bertaubat kepada Allah. Dia sentiasa bersedekah. Dia buat. Dan Allah beri benda yang lebih baik, lebih banyak kepada dia. Kita jangan dengki. Apa yang kita buat kepada Allah? Apa yang kita syukur kepada Allah?
tak seberapa kan. Jadi patutlah kita dapat sikit. Memang pada muka kan. Pada muka orang suruh tajuk tak nak. Suruh puasa Isnin kami tak nak. Tak nak. Tak nak. Ni Isnin ni puasa. Cici puasa. Intan. Ini pakai diet. Habis beratus-ratus nak diet. Kenapa? Nak slim lah tu. Nak slim. Kau puasa je. Free puasa. Free. Allah tak minta bayar pun. Kau puasa. Slim lah kau. Cantik terang-tantang. Betul kata cakap tu. Betul. Alhamdulillah. Ya saya baik-baik. Amin. Masurah. Wah, itu nikmat. Jiran yang baik-baik ni tu rezeki tau. Rezeki. Ada orang jiran tak baik. Dia buatlah jadi macam panah duduk rumah berpecah. Ada jiran perangai macam tu. Teruk jiran tau. Jiran teruk. Oh, na'udzubillah min zalik. Minta jauh lah. Tak tahan jiran perangai macam tu. Tapi atuk pun alhamdulillah lah. Dia kalau dia tengok atuk lama untuk potong rumput kan. Oh, dia datang lah potong rumput. Man ni dia muda. Dia panggil Puan Ayah. Dia tak bagus budak tu. Dia bukan orang Kelantan. Dia orang Negeri Sembilan. Isteri Negeri Sembilan, suami Negeri Sembilan. Man, kenapa tak nak balik? Tak nak ah. Kita nak duduk sini lah. Duduk Kelantan, suami isteri. Kalau dia balik raya pun 1 hari je. Hari kedua dia balik raya sini lah. Jangan main. Siapalah. Datanglah Kelantan. Tak balik kau nanti. Itu SKMK. Siang corner, malam corner. Bawa bas SKMK. Ada satu serangkap bas tu. Dia nama SKMK. Siang corner, malam corner. Sudah corner, sampai Kelantan. Sampai Kelantan mesti kahwin. Sudah kahwin. Dia ada SKMK tu. Cuba baca SKMK. Siang corner, malam corner. Siang corner, malam corner. Sudah sampai Kelantan mesti kahwin. Pun ada harapan tombang. Ada harapan tombang. Jadi hendaklah kita mensyukuri segala nikmat yang diperolehi, kerana sesiapa yang bersyukur kepada Allah, pasti dia akan berusaha untuk memperelokkan ibadahnya. Bersyukur. Kita tak akan dengki. Kalau kita tahu rezeki itu daripada Allah, kita tak akan dengki. Betul tak, Cici? Saya pergi Kelantan selalu, tapi selalu je balik Kedah. Oh, challenge je. Okey, you datang sekali lagi. Datang sekali. Tak balik, Siti. Tak balik. Buatlah. Takut dah nak datang. Takut. Datang Kelantan. Cici tahu berapa ramai orang Kedah tak balik duduk sini. Sampai cakap Kelantan pun campur dengan Kedah. Fikir apa? Hang ni apa lah. Macam tu lah. Assalamualaikum kawan Nafi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Haji. Lama tak masuk kelas. Ayah Haji sihat ke? Zaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah lama tak masuk kelas. Alhamdulillah tu ada. Kadang-kadang lambat sikit lah. Hari ni lambat sangat. Hari ni pukul 9 lebih dah. 9.40 baru start. Tak apalah. Kita denda sikit atuk hari ni. Saya pergi Kelantan selalu pergi. Lalu tak balik je. Yalah. Tak nak balik ke? Datanglah. Datang. Jangan tak datang. Bagus kahwin daripada buat zina. Oh, memanglah yang tu. Wala taqrabu zina. Jangan menghampiri zina. Itu memanglah. Tidak official. Terima kasih. Cici. Ni 13. Terima kasih. Oh, tengok. Intan tengoklah. Intan. Ayah masak apa? Lauk hari ini. Ayah tak pandai masak. Tunggu nenek je lah. Nenek je lah. Dia je. Atuk pasal masak tidak. Tapi kalau membersihkan selepas masak tu, bolehlah. Puyuk, belanga, meja tidak. Itu kita boleh buat lah. Ataupun suruh tolong pergi beli. Pergi beli tu, pergi beli ni. Kadang-kadang nenek kau ni. Bang, tak ada asam lah. Kita pergi beli asam. Baru nak duduk. Oh, garam tak ada. Pergi beli pula garam. Baru nak duduk. Oh, cili tak cukup. Pergi beli susu. Baru nak duduk. Oh, ini nenek kau. Sabar. Kalau atuk marah, dia tak masak. Boleh tak masak, atuk tak boleh makan. Jadi kita pergilah. 10 kali pun pergilah. Kita dengan isteri kena macam tu. Baru dia rajin masak. Ini dia suruh pergi beli lauk, kita buat dak aja. Tak boleh. Betul tak, Intan? Betul lah, Cici kan? Macam tu lah. Kita tak sempat duduk pergi beli asam. Balik-balik garam tak cukup lah, bang. Pergi balik-balik. Ada lagi tak cukup. Oi, boleh tahan perempuan ni. Boleh tahan. Memang boleh tahan. Dah 45 tahun dah kahwin. Apa tak tahan kan? Tak naklah duduk Kelantan. Saya tak makan budu. Tak apa, tak makan budu. Kenalah Intan nanti. Datang makan budu sini, kau buat kopi budu nanti. Ada orang putih datang sini. Dia buat kopi budu. Ayah datang Johor sempena kempen ni, insyaAllah. Semua makan percuma. Wow. Kadang banjir bro. Banjir, tak kira bangsa. InsyaAllah, Alhamdulillah. Cici sembunyi. Official, kita makan tempoyak sambal belacan. Itu atuk suka.
Cencaluk Atuk suka. Atuk pun tak tahulah. Kalau nenek kau buat cencaluk, potong 5 kasturi, dan bawang, kemudian budu. Atuk ambil cencaluk lagi. Nenek kau tahulah. Atuk suka cencaluk. Alhamdulillah, saya dapat suami yang sabar. Alhamdulillah, amin. Itu rezeki, itu nikmat. Tapi mentang-mentang suami sabar, jangan kau tengking pula dia. Janganlah macam tu. Jangan over-over pula. Nanti dia kata, saya hilang sabar. Amin. Duk Sungai Petani, budu ada tu, sedia. Sungai Petani. Sungai Petani tu ramai orang Kelantan, bro. Ramai. Kedai Tom Yam tu Kelantan saja Sungai Petani. Itulah Sungai Petani. Kedai tak ada bezanya. Alhamdulillah, saya tak ada suami. Alhamdulillah. Mana boleh kata Alhamdulillah tak ada suami. Tak boleh. Segala puji bagi Allah, saya tak ada suami. InsyaAllah saya akan ada suami. Macam tu. InsyaAllah saya akan ada suami. Macam tu. Macam tu. Datang Kelantan nak kahwin dengan adik Nilofa tu. Wow. Adik Nilofa. Cantik ke? Adik pun tak kenal. Tapi sebenarnya Nilofa tu, kalau kat Kelantan, biasa-biasa je. Tak cantik sangat. Ramai lagi cantik. Betul tu cakap. Dia tu kebetulan rapat dengan Nabi je. Nabi je. Kerana meletup Nabi, dikelentong oleh Nabi. Sebab Nabi tu kan tak handsome. Jadi ada Nilofa, nampaklah. Macam Syahrukh Khan dengan Aswarai lah. Macam tu lah. Tapi ramai lagi cantik di Kelantan ni. Cantik daripada Nilofa. Nilofa tu kira average je. Average. Betul. Tanya Nilofa. Dia tu cantik average je. Average. Bukan. Tak adalah. Saya tunggu saya kat surga. Amin. Suami kat syurga. Tapi insyaAllah hati manusia akan dibolak-balikkan oleh Allah SWT. Kalau Allah kata kepada Cici, Allah telah tertulis di Lauh Mahfuz, sekian-sekian hari bulan kamu akan berdapat, kamu akan kahwin dengan si Puan dan si Puan. Kahwinlah kau. Masa tu jemputlah Atuk pergi. Sempena perkahwinan kau. Betul. Assalamualaikum Tok Mat. Waalaikumsalam. Nora. Nora. Lagu Nora. Siapa nyanyi? Latif Ibrahim nyanyi lagu Nora. Seronok tu. Nora suka tak lagu tu? Selamat pagi Minggu. Pagi Minggu. Pagi Minggu. Kita lama sikit hari ni. Pasal Datuk start lambat. Atuk suka lagu Latif Ibrahim, DJ Div. Lagi. Seronok dengan lagu dia. Lagu Nora tu. Bos Riau bulu lama. Masa tu Atik tengah mengorak lah lagu Nora tu. Nora. Macam tu lah. Atuk bukan pandai sangat nyanyi ni. Intan, betul. Memang saya tahu Nilofa tu biasa-biasa je. Ayu jelita lagi saya. Cantik. Cantik. Setuju. Ayu jelita dengan dia. Ayu jelita. Ya, Tok Mat. Suka sangat. Nora. Kita geng lah. Kalau suka lagu Nora, kita geng lah. Masa tu husband dia nyanyi lagu Nora lah. Jumpa saja buat date lagu Nora. Uji Rashid. Uji Rashid seronok. Syarifah Aini seronok. Syarifah Aini. Syarifah Aini. Uji Rashid. Uji Rashid dengan Hik Amel. Itu lagu lama ni dia ada meaning. Dia ada seni kata lagu tu ada meaning. Sekarang ni entah apa-apa lah. Lagu rap lah apalah. Entah apa-apa. Uji Rashid. Bila ku pandar gambarmu. Itulah. Malam ni live tu. Kita kasih aja belajar JP. Politik malam. Siang tak boleh. Ayah minum dulu. Basahkan tekak tu. Terima kasih. Hari ini Atuk minum kopi. Semut pula. Kopi apa? Kopi kunyit hitam. Air kopi kunyit hitam. Kopi kunyit hitam. Seronok juga. Kopi kunyit hitam ni. Kunyit hitam ni banyak ni. Banyak dia punya apa? Alahai, semut ni tenggelam pula lah dia. Allahu Akbar. Tapi orang kata kalau semut tenggelam, kita selamkan dia terus, baru boleh minum. Dah tenggelam dah. Alhamdulillah. Ini macam orang dulu-dulu kan. Orang dulu, kalau dia minat penyanyi tu nama apa, dia letak nama tu lah. Ni macam Nora Ismail ni. Memang masa mak ayah dia ni minat lagu Nora. Maka dia letak lagu Nora. Dia mengikut musim sebenarnya, mengikut musim. Anak-anak kan, anak-anak letak mengikut musim. Anak atuk tak kira, anak tak kisah. Tak kisah. Ya, Muhammad Zakir Romil. Assalamualaikum Tok, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mat. Terima kasih kerana sudi jenguk Atuk. Terima kasih. Semut pun haus tu ayah. Mungkinlah
Kena buat lari tempat ni. Sebab ni. Kita minum kopi, mesin sendiri. Wah, Atuk suka tu. Atuk suka minum kopi sendiri, mesin sendiri. Kopi ni adalah satu khasiat yang istimewa. Kopi. Memang bagus, sedap. Kopi. Nur Ismail. Nur Ismail. Hebatlah kopi homemade. Memang. Tapi kalau boleh, buat homemade kopi tu, sebelum grind tu, ambil biji kopi tu, salutkan dengan madu dulu. Kemudian jemur. Biar kering. Kemudian baru grind. Oh, lagi sedap. Lagi sedap, bro. Tapi, kalau malas, you grinding, masukkan, satu sudu madu. Macam tu je lah. Kemas tu. Pakai baju tu. Kemas baju Kemerah Highland. Sejuk. Tajuk kita hari ini ialah mensyukuri nikmat Allah. Syukur nikmat Allah. Syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sam apa khabar? Mat. Muhammad Zakri. Tolong subscribe Atuk punya YouTube boleh? Haji Mat Atuk. YouTube. Haji Mat Atuk. Type Haji Mat Atuk, keluar nama. Ada Atuk pakai cuma mata hitam tu. Cuma macam hitam, macam orang nak pengsan tu. Subscribe yang tu lah. Sambaran pun sama. Sambaran. Assalamualaikum. Salam. Not really. Dengan madu. Oh, dengan madu. Not really. Oh, yalah. Tak ada. Tapi sedap. Atuk setiap minuman kena masuk madu. Seronok madu. Rupanya madu seronok. Ya, Haji Mat Atuk. Terima kasih. Haji Mat Atuk. Terima kasih. Terima kasih. Kalau dah subscribe, terima kasih. Alhamdulillah, Allah beri kita macam-macam. Banyak nikmat Allah beri. Allah hidupkan pokok kopi. Selepas naik pokok kopi, keluar buah kopi. Selepas buah kopi, kau ambil buah kopi, kau buat minum kopi. Allahu Akbar. Banyaknya step. Step Allah nak beri kopi tu, berapa step Allah membina. Membina daripada benih kopi, jadi pokok kopi, jadi julai kopi, jadi bunga kopi, jadi buah kopi, kemudian kering, baru jadi kopi. How many step Allah ikhtiarkan untuk boleh Allah buat? Kun fayakun. Maka jadi seperti itu. Kalau setakat nak kata, Alhamdulillah, sedapnya kopi ni. Pun kau tak nak kata ke? Inilah manusia yang manusia yang tidak bersyukur. Cantik baju ayah. Terima kasih. Ini baju orang Pahang, Kemerah Highland. Nora, terima kasih. Alhamdulillah. Central Market Berincang. Tahu pun Central Market Berincang. Itulah tepatnya. Baru first time. Tok, live Atuk. Ni, bagus. Baguslah, Amin. First time masuk. Alhamdulillah. Dah lama dah. Tanya geng-geng sini. Dah berapa lama dah? Cukup setahun dah. Tak apalah. Allah bagi hidayah. Membolehkan kita bertemu. Ini juga satu ketentuan daripada Allah SWT. Allah yang mereka. Allah yang bentuk. Dan sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Apa-apanya hari ini. Sam Harun. Bersama dengan Atuk. Di Quote of the Day. Bersama dengan Atuk setiap pagi. Sepatut pukul 9 pukul 10. Hari ni Atuk start lambat. Jadi sekarang pukul 11 dah. Tak apalah, denda diri sendiri. Sebab kadang-kadang ada je rakan-rakan kita. Tapi satu saja Atuk nak harapkan daripada Sam. Buatlah solat sunat duha. Geng kita ni geng duha. Sebelum pukul 12 solat sunat duha. Sekarang baru pukul 11 lebih. Jadi masa untuk duha ada. Ada. Jadi tolonglah buat solat sunat duha. Rasulullah suruh bagi tahu. Rasulullah pesan, beritahulah kepada umatku supaya jangan tinggal solat, jangan selalu buat solat sunat. Atuk tolong sampaikan je. Jadi tolongkanlah semoga mendapat hidayah daripada Allah, semoga mendapat rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asro apa khabar? Asro pula lambat hari ini tapi tetap join Atuk. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Asro. Pagi. Abah terima kasih. Cici terima kasih. Mas Tura, Assalamualaikum. Saya nak undur diri dulu. Nak masak. Terima kasih. Jangan lupa masak dengan kasih sayang. Masakan itu akan sedap jika dimasak dengan kasih dan sayang. Banyak berselawat semasa masak. Jangan merungut. Merungut itu menyebabkan masakan kita tak sedap. Assalamualaikum. Masam. Ya Intan. Tahu tak apa. Kita bersahabat ya. Iyalah tu. Suka dengan motivasi Atuk ni. Bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak. Kalau free pagi-pagi, tolonglah jengak. Tolong jengak. Amin. Lambat lah Abah. Lambat Asrul Cik. Sibuk kan? Biasalah, tak apalah. Kalau macam mana Mas Surah? Okey, thank you Hadir. Terima kasih. Terima kasih Asro. Kemas rumah dulu. Rumah tak kemas ke? Kenapa? Rumah sengit ke macam mana? Kena kemas rumah. Takut tiang-tiang tercabut. Atuk ni nakal sikit. Tak adalah. Kemas-kemas kan? Inilah. Asro ni suami yang baik. Anak yang baik. Anak baik. Ya, petani juri kebahagiaan memanah pula. Memanah pula dia. InsyaAllah. Mas Tura, terima kasih.
Terima kasih. Atuk nak habiskan sikit lagi. Mensyukuri nikmat Allah. Itu tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari, mensyukuri nikmat Allah. Syukur kepada Allah adalah inti kepada ibadat. Nikmat sama ada yang kelihatan, tersembunyi, yang khusus ataupun umum, semuanya berasal dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Muhammad Asri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Muhammad Asri. Jadi hendaklah kita bersyukur segala nikmat yang diperolehi, kerana sesiapa yang bersyukur kepada Allah pasti akan Allah melipat gandakan lagi. Dan siapa yang tak bersyukur, tunggulah azabku yang amat pedih. Itu warning daripada Allah, warning. Suka Johor pun terima kasih. Sultan Johor demi rakyat. Amin. Amin. Johor hebat. Kenapa kita perlu bersyukur? Kenapa? Amin. Amin. Alright, terima kasih. Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan manusia pelbagai nikmat yang sempurna sama ada zahir atau batin. Nikmat Allah itu sempurna dia beri. Allah tidak beri nikmat yang tidak sempurna. Allah bagi biji kopi, sempurna biji kopi itu. Kalau makan biji kopi itu tidak macam biji rambutan. Biji kopi sempurna, nikmat Allah beri. Sempurna. Sempurna. Allah beri nikmat. Semua sempurna. Kalau bau kita tahu. Bau wangi, bau tak wangi. Kalau dengar kita tahu. Dengar bising tak bising. Kalau rasa kita tahu. Rasa masing, masa manis. Itu sempurna nikmat yang Allah beri kepada kita. Jadi maka kita perlu bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan kepada manusia berbagai nikmat sempurna. Sama ada zahir ataupun batin. Sempurna. Matahari sempurna. Sempurna. Kalau tak payah pergi tengok matahari koyak ke macam mana. Tak payah. Bulan sempurna. Pokok sempurna. Hijau. Tak ada pokok keluar daun biru. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Pokok sempurna. Pokok durian. Naik keluar bau buah durian. Bukan bau manggis. Tidak. Sempurna. Allah bagi benda tu sempurna. Keperluan untuk hidup kita. Keperluan kita untuk bersyukur. Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu bersyukur? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah nikmatnya. Seperti dalam surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatnya. Dan jika kamu kufur, kamu ingkar, maka tunggulah nikmat, tunggulah azabku yang amat pedih. Cara untuk bersyukur. Kenapa cepat tu? Nak habis dah ni. Nak habiskan dah ni. Nak habis lah. Kena cepat sikit lah. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Cara untuk bersyukur ialah memerhati ke orang yang lebih susah daripadanya. Dari sudut akal, keturunan, harta dan nikmat. Ini kaedah kita nak supaya hati kita tidak dengki, tidak hasad. Sebab kita kena tahu cara bersyukur. Pertama sekali, kita tengok dari sudut akal. Fikiran akal kita. Dia mendapat nikmat, itu anugerah. Nikmat daripada Allah. Terpulang kepada Allah. Dia dapat, Alhamdulillah. Dan kita berdoa supaya dia dapat banyak. Dan kita juga berdoa supaya kita dapat banyak. Macam tu. Macam tu, bersyukur. Dari segi keturunan, bersyukur. Kita keturunan. Kita dilahirkan Islam, Alhamdulillah. Mak bapak kita, Alhamdulillah. Keturunan. Tapi ada juga orang lahir daripada bukan Islam. Kemudian memeluk agama Islam. Dia kena bersyukur juga. Bersyukur juga. Dari segi harta. Bersyukur kerana harta. Dapat banyak bersyukur. Dapat sedikit bersyukur. Dapat bersyukur. Tak dapat bersyukur. Semua bersyukur. Sentiasa bersyukur. Itu yang Allah suka. Allah kata kepada malaikat. Ya malaikat, kau tengok umatku. Dia tengok. Dia minta banyak tahu. Dia minta jadi jutawan. Aku bagi RM10 je pada dia. Tapi dia bersyukur. Alhamdulillah dapat RM10. Kemudian dalam RM10 tu, dia sedekah pula RM5 kepada orang lain. You lihat umatku. Umatku. Syukur. Alhamdulillah. Amin. 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 Dan nikmat-nikmat yang lain. Cukuplah untuk hari ini. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Insya-Allah jumpa lagi. Sungguh beri merahmat kepada kita. Jadi bersyukurlah. Agar dengan lafaz syukur dan perbuatan syukur itu. Apabila kita nak kata syukur, maka mesti disusuli dengan perbuatan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi esok.